Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan menerangkan tentang krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Seperti yang kita sedia maklum, remaja pada hari ini bertanggungjawab melahirkan bangsa dengan ilmu pengetahuan untuk bersaing dengan negara maju yang lain pada masa hadapan. Oleh itu, keluarga mempunyai peranan yang besar untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti dan disenangi ramai. Negara kita mempunyai pelbagai bangsa. Mereka juga mengamalkan adat dan tradisi budaya mereka sendiri. Sudah tentu pelbagai masalah yang akan muncul dalam sebuah keluarga dan mempengaruhi tingkah laku moral masyarakat pada hari ini. Sekarang saya akan menerangkan pula tentang objektif kajian bagi tajuk ini. Pada era modernisasi kini, masalah berkaitan sistem kekeluargaan telah mencapai tahap yang amat membimbangkan tanpa mengira pangkat usia. Sehubungan dengan itu, kajian ini juga dijalankan bagi meneliti lebih mendalam faktor yang menyebabkan masalah ini meningkat pada setiap tahun. Bukan itu sahaja, kajian ini juga dijalankan bagi mengenal pasti impak yang mempengaruhi fizikal dan mental seseorang individu itu. Oleh itu, semua masyarakat perlu mengetahui cara yang terbaik bagi mengatasi masalah dengan bijak. Skop kajian ini dilakukan bagi membincangkan tentang isu yang muncul dalam sesebuah keluarga serta kaitannya dengan adat dan budaya yang diamalkan oleh sesebuah keluarga. Jadi, fokus kajian ini adalah untuk mengkaji faktor, kesan dan cara bagi mengatasi masalah yang semakin membimbangkan ini. Seterusnya, kajian ini turut membincangkan tentang pelbagai pendapat dan pandangan golongan ilmuwan tentang kajian ini. Kajian ini terbatas kepada rujukan yang terkini untuk mendapatkan penyelesaian tentang isu yang berkaitan supaya sejajar dengan era kemajuan masa kini. Bagi metodologi kajian pula, kajian ini mengutamakan kaedah kajian perpustakaan atas talian dan sumber data. Kajian perpustakaan ini dapat dilakukan dengan melayari beberapa laman sesawang yang sah seperti MyJournal, UKM Journal dan jurnal yang berada di internet. Kaedah kajian ini merupakan kajian terhadap dokumen sama ada buku, jurnal, artikel ataupun tulisan akhbar yang berkaitan dan sebagainya. Kaedah ini sering digunakan oleh para pengkaji kerana ianya dapat memperoleh maklumat yang tepat serta dapat dijadikan sebagai sumber rujukan kepada kajian tersebut. Menurut akhbar berita harian, ketagihan gadget merupakan salah satu punca keruntuhan sesebuah institusi keluarga. Hal ini kerana mereka terlampau ketagih dalam menggunakan gadget sehingga terlupa tanggungjawab terhadap orang sekeliling. Impaknya, semangat kekeluargaan dan kasih sayang semakin terhapus. Keluarga ibarat seperti aur dengan tebing. Oleh itu, semua pihak saling bergantung antara satu sama lain untuk membentuk satu keluarga yang harmoni. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan sistem kekeluargaan? Majoriti tokoh mempunyai pendapat yang sama dengan Bailon dan Maglaya bahawa keluarga terdiri daripada dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga kerana ada pertalian darah, perkahwinan maupun pengambilan sebagai anak angkat. Oleh itu, pembentukan akhlak seseorang berdasarkan persekitaran keluarga yang baik kerana keluarga yang baik dapat melahirkan individu yang berkualiti. Secara umumnya, tingkah laku dapat didefinisikan sebagai satu perbuatan dan juga tutur kata yang disenangi maupun yang dibenci oleh masyarakat sekeliling kerana secara general, tingkah laku meliputi perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Menurut Lewis M. Baker, tingkah laku merupakan perbuatan yang dilakukan sama ada secara sedar atau separa sedar atau perbuatan yang memberikan impak positif maupun negatif. Namun, menurut Kamus Dewan pula, moral bermaksud ajaran atau pegangan berkenaan baik buruk sesuatu perbuatan atau berkaitan dengan betul atau salah. Masyarakat sendiri yang akan menentukan betul atau salah sesuatu perkara mengikut pendapat mereka sendiri. Secara konklusinya, tingkah laku moral merujuk kepada segala perbuatan yang dilakukan oleh individu ketika berhadapan dengan masyarakat sekeliling. Tingkah laku yang baik dan buruk adalah hasil daripada bagaimana seseorang itu menggunakan emosi dalam setiap perbuatan. Baiklah,
Sekarang, saya akan menyambung pembentangan kami berkenaan dengan faktor-faktor dan juga punca berlakunya krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Baiklah, faktor yang pertama berlakunya krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi kini adalah disebabkan kurangnya penghayatan dan didikan ilmu agama terhadap setiap individu dalam keluarga. Walaupun kita mempunyai berbeza agama dan juga bangsa, agama adalah aspek yang sangat penting dalam membina keluarga yang bahagia. Kita dapat lihat zaman sekarang, kebanyakan ibu bapa bersikap sambalewa dalam mendidik anak-anak mereka mengenai ilmu agama dan mengambil remeh terhadap didikan agama. Walhal pendidikan agama adalah sangat penting supaya anak tersebut menjadi insan yang berguna dan mempunyai tingkah laku moral yang sangat tinggi. Dan disebabkan kelalaian ibu bapa inilah menyebabkan anak-anak muda zaman sekarang terjebak dengan masalah sosial dan juga anasi luar seperti barat. Dan yang lebih teruk lagi, sehingga ada yang tidak dapat membezakan antara yang halal dan juga yang haram. Faktor yang kedua adalah disebabkan tekanan bebanan kerja. Seperti yang kita sedia maklum, ekonomi negara kita sedang mengalami kemerosotan disebabkan COVID-19 dan tidak dapat disangka lagi terdapat ramai pekerja yang diberhentikan oleh majikan mereka disebabkan pandemik COVID-19. Oleh demikian, ketua keluarga sama ada ibu atau bapa terpaksa bekerja lebih keras sehingga mengalami tekanan bebanan kerja demi meneruskan kelangsungan hidup dan menyara keluarga. Adapun masalah tempat kerja yang berlautan sehingga ke rumah, ini akan menjejaskan lagi hubungan kekeluargaan terutama sekali antara ibu bapa dan juga anak-anak. Ketika hal ini terjadi, tidak mustahil lagi jika pasangan dan juga anak-anak akan menagih kasih daripada orang luar yang tiada pertalian darah sehingga menyebabkan berlakunya krisis kekeluargaan dan juga tingkah laku moral. Secara kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi kini. Oleh itu, kita haruslah peka dan cakna supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah ini lebih-lebih lagi dalam kalangan keluarga kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilatul Husna binti Asmuni akan membentangkan kepada kamu semua mengenai kesan krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Kesan yang pertama dan juga merupakan kesan bagi seseorang individu ialah kekurangan kasih sayang dari ibu bapa. Realiti kehidupan kita pada masa kini, ibu bapa lebih memilih untuk bekerja dan mengumpulkan uang sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk meluangkan masa bersama anak mereka. Lebih-lebih lagi, kebanyakan keluarga memilih untuk menghantar anak mereka ke sekolah dan juga mereka beranggapan bahawa sudah menjadi tanggungjawab seorang guru itu untuk mendidik anak mereka sehingga mereka berjaya. Namun, tanpa mereka sedari, anak-anak mereka menjadi terabai tanpa didikan ataupun perhatian daripada orang tua mereka. Kesan yang seterusnya ialah mengalami tekanan emosi. Dalam hal ini, konflik keluarga yang berterusan akan menyebabkan stres kepada banyak pihak, sama ada ibu bapa ataupun anak-anak. Anak-anak akan lebih merasakan kesannya kerana anak-anak merupakan makhluk yang masih kecil dan juga mereka masih mendahagakan perhatian kepada ibu bapa mereka. Persekitaran yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya pelbagai hal-hal yang buruk seperti bunuh diri, kemurungan dan pemberontakan. Kesan yang terakhir ialah ekonomi bagi sesebuah negara itu akan merudum. Hal ini disebabkan gangguan emosi seseorang individu yang berada dalam keadaan tidak stabil seperti stres akan menyebabkan prestasi kerja mereka menurun. Sudah semestinya, jika seseorang itu mempunyai masalah gangguan emosi sehingga menyebabkan kerja-kerja mereka menjadi lebih sukar dan menyebabkan masalah bagi rakan-rakan sekerja serta masalah bagi pihak syarikat. Pihak syarikat tidak mempunyai pilihan lain selain memecat mereka. Masalah ini juga akan menyebabkan kadar pengangguran di negara kita meningkat. Kesimpulannya di sini, krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi boleh mendatangkan kesan yang buruk dan bahaya bagi setiap individu itu sekiranya tidak diatasi dengan segera. Terdapat pelbagai langkah yang perlu diambil bagi mengatasi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi ini. Pertama sekali, ibu bapa harus mendidik anak-anak sejak kecil dengan menitik beratkan aspek agama dan moral. Ini dapat memupuk ibu bapa menjadi bertanggungjawab dan mengelakkan berlakunya krisis kekeluargaan seperti perceraian, penderaan dan pergaduhan sesama keluarga. Didikan agama dan moral yang diberi akan membentuk peribadi yang terpuji dalam diri anak-anak.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat boleh merangka rang undang-undang terkini yang menekankan hak kanak-kanak dan keluarga. Contohnya Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah membantras segala masalah penderaan, pengabaian, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Seterusnya, Kementerian Kewangan perlu mengukuhkan ekonomi dan mengurangkan kadar kemiskinan. Ini kerana terdapat ibu bapa yang mungkin tidak stabil dari segi kewangan dan kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Ibu bapa digalakkan untuk memohon bantuan kewangan daripada kerajaan sekiranya menghadapi masalah untuk memulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Jabatan Agama Islam Negeri perlu mewajibkan setiap pasangan yang bakal berkahwin untuk mengikuti kursus perkahwinan. Kerajaan juga sewajarnya mengkaji semula kursus perkahwinan yang sedia ada dan menambah baik kandungannya supaya lebih bermanfaat. Impaknya membantu pasangan yang berisiko seperti pasangan yang kurang asas dan pengetahuan agama untuk mendapatkan pendarahan awal mengenai alam perkahwinan. Jadi kesimpulannya, pendidikan yang berkualiti daripada ibu bapa amat diperlukan dalam cabaran globalisasi kini. Jika ibu bapa tidak dapat membentuk anak-anak sewaktu mereka kecil lagi, ia akan mengundang gejala sosial yang akan memberi kesan kepada masyarakat serta negara di masa akan datang. Selain itu, institusi kekeluargaan yang bermasalah akan menyebabkan anak-anak itu dibesarkan dalam keadaan yang tidak bahagia. Justru itu, krisis sistem kekeluargaan akan menyebabkan anak-anak itu melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Tambahan pula, jika sesebuah keluarga itu mengalami masalah, mereka seharusnya berjumpa dengan kaunseling. Dalam hal ini juga, penting bagi membantu ahli keluarga sama ada pasangan suami isteri, ibu bapa, anak-anak atau individu itu sendiri dalam menangani masalah mereka. Dengan langkah yang kita lakukan tersebut, dapatlah kita melahirkan keluarga yang lebih bahagia di masa akan datang.